Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Ehsan Hadi bin Razali dari kumpulan 13 ingin menceritakan dan mengupas tentang satu tajuk yang kami dapat dalam subjek tasawuf Islam. Kalau korang nak tahu tajuk apa, tunggu sebentar lagi . Korang dah nampak kan tajuk kat sebelah tadi. Okey, hari ni saya akan menceritakan tentang kedudukan adat-adat Melayu dari perspektif Islam. Perkataan adat adalah pinjaman bahasa Arab yang bermaksud kebiasaan. Kita sebagai orang Melayu, bila ada orang tanya kita pasal adat, kita akan fikir yang adat ni perkara yang memang daripada dulu memang dah ada. Daripada memang zaman nenek moyang kita memang dah ada perkara adat ni. So nak tak nak, adat ni kita kena buat walaupun benda tu tak wajib. Okey, sebagai contoh lah kan. Bagi contoh senang sikit kau nak faham. Kat Malaysia ni kalau kita nak kahwin, kita kena ada 4, betul? Yang saya tahulah. Laki, perempuan, saksi, wali. So kalau kita dah ada 4 ni, kita dah boleh kahwin. Okey, kalau kita dah ada 4 ni, kita dah sah-sah boleh kahwin, betul tak? Tapi dekat Malaysia ni, kalau kita nak kahwin, kita tak boleh buat macam ni je 4. Kita ada adat, betul tak? Bila kita ada adat, sebelum kahwin, kita kena merisik, kena meminang dia, kena. So perkara adat ni walaupun benda tu tak wajib, tapi bila kita dah biasa buat daripada dulu, so kita memang akan kena buat walaupun kita tak nak. Walau bagaimanapun, setiap bangsa, suku, kaum ataupun etnik mempunyai maksud yang berbeza dan pandangan yang berbeza tentang adat. Mereka mempunyai pandangan yang berbeza dan mereka tidak salah untuk memberikan pandangan. Dari aspek lain, adat ini ditarifkan sebagai suatu aturan dan cara hidup yang melambangkan dan mencerminkan perlakuan harian mengikut musim berdasarkan bulan dan tahun. Secara umumnya, kebiasaan sesuatu perkara yang dilakukan itu telah sebati dalam kehidupan sesuatu masyarakat, sama ada dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama. Seterusnya, adat dapat diteruskan dengan adanya informasi yang disampaikan dari generasi ke generasi, baik secara bertulis ataupun lisan. Sesuatu adat ini hendaklah diteruskan dari generasi ke generasi. Sebab apa? Sebab perkara yang adat ni daripada dulu memang kita dah buat. Dia memang daripada nenek moyang kita dah buat. Takkanlah kita senang-senang je nak langgar, betul tak? Jadi nanti kalau kita semua, sebagai contoh kita semua ni dah ada anak, korang pun boleh bagi tahu anak-anak korang tentang adat ni. Sesebuah masyarakat juga menjalani kehidupan berdasarkan amalan nenek moyang mereka sebagai menyempurnakan atau melaksanakannya sebagai satu peraturan. Kadang-kadang adat ni bukanlah benda wajib yang kita kena buat. Tapi bila daripada dulu kita dah buat, kan? So dia ibaratkan sebagai peraturan. Dan kalau kita tak ikut benda tu, dia rasa macam ada benda salah yang kita dah buat. Contohlah kita pergi sekolah kan. Kita pergi sekolah, mesti dekat sekolah korang ada peraturan kan. Macam tu lah. Benda peraturan kat sekolah tu tak wajib. Tapi bila kita dah ada kat situ, kita kena ikut peraturan tu. Okey, seterusnya, peraturan ini menjadi amalan sifat dan tabiat manusia semula jadi, di mana lama kelamaan telah menjadi kebiasaan atau satu kemestian yang diikuti secara turun-temurun bagi mengekalkan tradisi sesuatu kaum itu. Adat ni bukanlah perkara wajib. Tapi kita sebagai orang Melayu, bila dah diperkenalkan dengan adat-adat ni, bila dah ditahu pasal adat ni, kita akan rasa macam benda tu kena buat dan benda tu akan menjadi satu tabiat. Bila benda tu menjadi satu tabiat, dia akan menjadi satu kebiasaan kepada kita. Dan apabila sesuatu adat tu telah menjadi kebiasaan kepada kita, kita akan merasakan bahawa kalau kita tak buat sesuatu benda tu, kita akan rasa ada benda yang tak lengkap. Sebab tu dengan cara ini juga tabiat pula. Dengan cara ini adat ini dapat diteruskan dari generasi ke generasi. Adat-adat Melayu ni pula bermaksud adat-adat yang kita lakukan, maafkan saya, adat-adat yang orang Melayu lakukan daripada dulu sehingga sekarang dan diteruskan sehingga sekarang. Okey, sekarang saya akan menceritakan tentang maksud adat-adat Melayu dari perspektif Islam. Adat-adat Melayu dari perspektif Islam ni maksud dia adat-adat ni dari pandangan orang Islam. Yelah, kadang-kadang adat-adat orang Melayu ni ada yang diterima oleh Islam, ada yang tak diterima. Kerana mungkin pandangan mereka berbeza. Tapi Islam tidaklah membatalkan segala kebudayaan dan tamadun lama, tetapi hanya meminda, merubah dan mentulingkan mana-mana yang perlu supaya rohnya menjadi Islam. Maksudnya, perkara adat ni tidaklah ditolak mentah-mentah oleh orang Islam ni. Cuma mungkin kadang-kadang sesuatu adat tu ditolak bukan sebab
adat tu sendiri yang salah, tapi sebab mungkin cara mereka melakukan sesuatu adat tu. Dan perkara adat yang kita lakukan ni, kalau boleh mengikutlah cara Islam. Kat sini terdapat beberapa peraturan yang khusus dalam menangani pengamalan serta hukum adat bangsa-bangsa Islam. Antaranya, yang pertama, adat hanya boleh dipakai dan diterima pakai selama mana ia dipakai, berbeza dengan hukum syariat yang tidak boleh berubah sehingga hari kiamat. Dan yang kedua, hukum adat harus diambil dalam keadaan tertentu apabila undang-undang syariat bersifat umum dan tidak menunjukkan apa-apa doktrin, undang-undang maupun memberikan definisi khusus atau tepat. Contoh dalam perkara adab dan sopan. Okey, bagi peraturan pertama iaitu adat hanya diterima pakai selama mana ia dipakai. Contohnya, kalau adat ni dulu dia pakai tapi sekarang dah tak pakai, kita dah tak boleh guna dah. Kita boleh guna. Bagi pandangan saya, kita boleh guna tapi tak digalakkan. Tetapi dalam ni juga ada tulis berbeza dengan hukum syariat yang tidak boleh berubah sehingga hari kiamat. Kalau syariat Islam ni kita sampai bila-bila pun tak akan berubah. Contoh macam menutup aurat. Sampai bila-bila pun dia tak akan berubah. Sebab apa? Sebab itu adalah memang syariat Islam yang memang Islam suruh kita buat. Dalam konteks sejarah bangsa Melayu tradisi, adat dapat dibahagikan kepada 5 bahagian. Iaitu 5 tu ialah adatullah, adat muhakamah, adatun niyah, iaitu adat yang diadatkan, adat istiadat dan juga adat jahiliah. So kat sini memang kita nampak lah kan, orang Melayu memang kaya dengan adat. Dan keunikan adat ni bukanlah penghalang kepada penerimaan di kalangan orang Melayu. Dan beberapa penyesuaian telah dilakukan oleh fuqaha tempatan dengan mengambil kira realiti beberapa adat yang diamalkan oleh masyarakat setempat dalam menetapkan sesuatu hukum. Kat sini bukanlah kita ni tak boleh melakukan adat-adat ni, boleh. Dan kat sini pun tulis telah dipersetujui oleh beberapa fuqaha tentang adat-adat ni. So, kita boleh je melakukan adat. Tapi cara kita tu kenalah bertetapan dengan Islam. Sekarang, saya akan menceritakan pula tentang adat-adat yang bercanggah dengan Islam. Okey, adat pertama yang bercanggah dengan Islam ialah adat melenggang perut. Yang kedua, tangkal pertahankan diri. Yang ketiga, upacara persandingan. Yang keempat, ancak dan saka. Yang kelima, puja kubur si mati. Yang keenam, cucu jin. Yang ketujuh, adat mendirikan rumah baru. Yang ke-8, pemujaan tanduk kerbau. Yang ke-9, adat memuja semangat padi. Dan yang ke-10, adat mandi bunga, tak pun mandi safar. Kita terus kepada perkara yang pertama. Yang pertama, adat melenggang perut. Merupakan upacara semasa kelahiran bayi. Bahan-bahan yang digunakan ialah beras, kunyit dan kelapa yang bertujuan agar ibu dapat melahirkan bayi dengan mudah. Adat ini merupakan kepercayaan animisme di mana ia bertujuan untuk mengelakkan daripada diganggu hantu penanggal. Adat ini sangat bertentangan kerana telah membuatkan manusia percaya akan benda atau kuasa lain daripada bergantung pada Allah. Adat kedua pula ialah tangkal pertahankan diri. Maksud dia, ianya bertentangan dengan Islam kerana kita meminta pertolongan dari syaitan dan mempercayai bahawa kuasa tangkal lebih hebat dari segalanya. Yang ketiga, upacara persandingan merupakan satu bentuk pemujaan dalam agama Hindu yang mengagungkan dewa Rama dan dewa Sita di mana kedua-dua mempelai diarak, disanjung serta dipuja. Penggunaan sirih pinang, beras kunyit merupakan pengaruh Hindu dan beras kunyit ialah bertujuan untuk memberi semangat kepada pengantin. Sebenarnya upacara persandingan ni pun tak dilarang oleh Islam. Tapi saya ni taklah, orang cakap apa, tak adalah mahir sangat. So saya tak dapat terangkan sangat, takut. Perkara yang kelima ialah puja kubur si mati. Merupakan amalan khurafat. Upacara ini dilakukan kerana mereka menyangka bahawa memuja kubur boleh mendapat apa yang dihajatkan dan diminta. Kadang-kadang diorang puja kubur ni dengan cara macam tadilah, macam saka tadi. Dia bagi makanan, ayam panggang semua kat situ supaya mereka fikir dengan cara mereka puja kubur tu, mereka boleh dapat apa yang diorang nak. Macam tu. Yang keenam, cucu jin. Merupakan adat meminta izin tok nenek untuk membuang air semasa di dalam hutan atau di tempat-tempat yang sunyi. Kononnya jika tidak meminta izin, kemungkinan orang itu akan disampuk oleh tempat penunggu. Benda ni kita selalu nampak dalam movie kan. Yang bukan movie lah, macam dalam cerita. Kalau macam tu sesat dekat tengah-tengah jalan kan. Lepas tu kita kencing, so minta izin. Benda ni sebenarnya tak betul. Tapi entahlah. Saya tak berapa yakin sangat. Tapi kalau dalam ni dia dah tulis
dilanggar oleh syariat Islam, kita tak payahlah buat. Faham tak? Pemujaan tanduk kerbau. Ini first time saya dengar. Tak pernah dengar sebelum ni. Tanduk kerbau dijadikan bahan pemujaan oleh sesetengah kumpulan manusia yang mempercayai terdapat kuasa lain di tanduk tersebut. Adat ini sememangnya salah di sisi Islam kerana kita menyekutukan Allah dan berharap pada benda lain. Dia memuja tanduk kerbau. Apalah dia pergi puja tanduk kerbau tu. Adat memuja semangat padi. Terdapat kepercayaan pada semangat padi di mana manusia berpendapat rezeki boleh ditambah dan dikurang melalui pemujaan ini. Adat memuja semangat padi ni pun pelik ke? Yelah, kita nak minta rezeki pada Allah. Yang bagi rezeki Allah, bukan padi. Memanglah orang kata padi tu bagi kita beras semua. Tapi kalau Allah kata padi tu tak berhasil, tak keluarkan beras, kita nak makan apa? Betul tak? Takkanlah kita nak makan lah dia punya tangkai padi tu. Dan yang terakhir, adat mandi bunga ataupun mandi safar. Ada sesetengah pihak berpendapat bahawa mandi bunga dapat membuang bala dan kecelakaan. Adat ini akan memesongkan akidah umat Islam kerana bergantung pada tradisi lama dan bukan kepada Allah. So, kesimpulan yang boleh saya buat daripada tajuk yang saya dapat ni, apa-apa perkara yang ataupun adat yang kita nak buat, kita hendaklah bertepatan dengan Islam. Janganlah kita buat sesuatu perkara tu memesongkan akidah kita. Sebab apa? Kadang-kadang manusia ni terlalu percaya sangat ke adat tu sampai benda yang Islam ajar mereka lupa. So, apa yang saya kata tadi tentang perkara-perkara yang bertentangan dengan perkara adat yang bertentangan dengan Islam tu, janganlah kita ikut, okey? Okey, itu sahaja daripada saya, wakil dari kumpulan 13. Saya harap apa yang baik kita ambil, apa yang buruk kita buang jauh-jauh. Apa yang baik semuanya daripada Allah, apa yang kurang semua daripada saya. Saya minta maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa. Terima kasih sebab mendengar. Okey, sebelum tu, last. Jangan lupa follow IG saya kat sini. Jangan lupa follow tau. Okey, itu sahaja daripada saya. Bye.